Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar berkaitan unit 2.3 Ekologi Populasi, bab 2 Ekosistem Dinamik, Sains Tambahan KSSM tingkatan 4. Ekologi populasi merujuk kepada kajian tentang saiz populasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi sesuatu organisma. Kaedah tangkap, tanda, lepas dan tangkap semula iaitu bagi haiwan dan juga teknik pensampelan kuadrat bagi tumbuhan digunakan dalam kajian ini. Untuk menganggar saiz populasi dan juga taburan sesuatu organisma. Mari kita lihat lebih lanjut tentang teknik yang pertama iaitu teknik pensampelan kuadrat. Teknik ini digunakan untuk menganggarkan saiz tumbuhan daratan dan populasi haiwan yang tidak bergerak. Kuadrat biasanya diperbuat daripada rangka kayu atau logam yang berbentuk segi empat. Saiz kuadrat biasanya bergantung kepada saiz kepadatan dan taburan organisma dan kuadrat 10 cm darab 10 cm sesuai untuk tumbuhan kecil seperti lumut dan kulang pair, kuadrat 1 meter darab 1 meter pula sesuai untuk tumbuhan herba seperti semalu dan kuadrat 5 meter darab 5 meter pula untuk tumbuhan renik. Daripada teknik ini, kita boleh menghitung kepadatan sesuatu spesies, iaitu kepadatan merujuk kepada bilangan individu purata sesuatu spesies per unit luas kawasan kajian. Dan seterusnya, kita juga boleh menghitung frekuensi sesuatu spesies di mana frekuensi ditarifkan sebagai kebarangkalian untuk memperoleh individu sesuatu spesies tumbuhan dalam setiap kuadrat dan darjah penyebaran tumbuhan dalam kawasan kajian. Seterusnya, kita juga boleh tentukan peratus liputan iaitu liputan suatu spesies ialah luas permukaan tanah yang dilitupi oleh pucuk tumbuhan spesies tersebut. Peratus litupan ialah peratus permukaan tanah yang dilitupi oleh tumbuhan. Mari kita lihat beberapa pengiraan melibatkan kepadatan, frekuensi dan juga litupan. Pertama, berdasarkan data yang diberikan dalam jadual di bawah, hitung kepadatan spesies dan diberikan luas kuadrat yang digunakan adalah 1 meter persegi. Dengan menggunakan rumus, jumlah bilangan individu spesies yang dikaji dalam semua kuadrat bahagi dengan jumlah bilangan kuadrat darab luas kuadrat, kita boleh menghitung kepadatan. Di mana kita akan mendapat jawapan 3 individu per meter. Seterusnya, contoh yang kedua, berdasarkan data yang diberikan, hitung kepadatan spesies X. Jadi, dengan menjumlahkan bilangan individu spesies dan membahagikan dengan jumlah bilangan kuadrat dan darabkan dengan luas kuadrat, kita boleh menghitung kepadatan spesies X iaitu 3 individu spesies X per meter. Sekarang, mari kita lihat contoh penghitungan melibatkan peratus litupan pula. Dengan menggunakan formula, jumlah luas litupan yang dikaji bahagi dengan jumlah bilangan kuadrat darab luas kuadrat iaitu jumlah luas litupan adalah dengan menjumlahkan semua nilai yang bertanda warna biru dan dibahagikan dengan bilangan kuadrat dan luas kuadrat. Jadi, peratus litupan kita mendapat 50%.
Seterusnya, jadual menunjukkan luas litupan tumbuhan Y di 10 kawasan dan kita dikehendaki menghitung peratus litupan spesies Y. Jadi, dengan menjumlahkan luas litupan yang dikaji dan dibahagi dengan bilangan kuadrat darab luas kuadrat, kita boleh mendapat peratus litupan iaitu 15%. Seterusnya, mari kita lihat cara penghitungan frekuensi tumbuhan di sesuatu kawasan. Contohnya, untuk soalan ini, frekuensi tumbuhan X di 5 kuadrat itu adalah 5 kerana bilangan kuadrat yang terdapat spesies kajian adalah 5 dan jumlah bilangan kuadrat yang digunakan adalah 5 juga. Jadi frekuensi tumbuhan X adalah 100%. Bagaimana pula untuk soalan yang ini? Hitung frekuensi spesies Y di padang sekolah. Didapati bilangan kuadrat yang terdapat spesies kajian hanyalah 6. Jadi dengan membahagikan dengan jumlah bilangan kuadrat, kita akan memperolehi frekuensi spesies Y di padang sekolah adalah 60%. Seterusnya, mari kita lihat kaedah yang kedua iaitu kaedah tangkap, tanda, lepas dan tanda semula. Kaedah ini menganggarkan saiz populasi suatu spesies haiwan yang bebas bergerak di kawasan tertentu. Di mana, pertama, sampel haiwan ditentukan dan ditangkap. Seterusnya, haiwan akan ditanda dengan pemakaian cincin atau sebarang tag. Yang ketiga, haiwan yang telah ditanda dilepaskan ke dalam populasi umum. Dan seterusnya, setelah satu tempoh, sampel kedua ditangkap semula dan bilangan haiwan yang bertanda direkodkan. Anggaran saiz populasi boleh dihitung dengan mendapatkan bilangan organisma tangkapan pertama didarab dengan bilangan organisma tangkapan kedua dan dibahagi dengan bilangan organisma yang bertanda dalam tangkapan yang kedua. Dan di dalam kaedah ini kita perlu lakukan beberapa andaian ya. Yang pertama, semua tangkapan dibuat secara rawak. Haiwan ditanda tidak diburu atau dimakan oleh pemangsa. Tanda tidak mudah hilang dan tanda tidak mencederakan haiwan. Dan seterusnya, saiz populasi adalah stabil iaitu kadar kelahiran sama dengan kadar kematian. Yang terakhir, haiwan bertanda bercampur secara rawak dengan haiwan tidak bertanda sebelum tangkapan kedua dibuat. Ini adalah contoh anggaran saiz populasi di mana yang tikus yang terdapat di keseluruhan adalah dikenali sebagai saiz populasi. Yang berwarna biru adalah tikus tangkapan pertama. Yang berwarna hijau adalah tikus tangkapan kedua dan yang berwarna kuning adalah organisma bertanda tangkapan kedua. Jadi, dengan menggunakan nilai-nilai ini, kita boleh menganggarkan saiz populasi bagi tikus. Seterusnya, mari kita lihat satu pengiraan berkaitan dengan kaedah ini. Jadual menunjukkan data yang diperolehi hasil kaedah tangkap, tanda, lepas dan tangkap semula untuk siput babi yang ditangkap di 3 lokasi yang berlainan. Berdasarkan data tersebut, hitung anggaran saiz populasi siput babi di kawasan tersebut. Jadi, untuk lokasi A, anggaran saiz populasinya adalah 10 kali 12 bahagi dengan 4 iaitu 30. Bagi lokasi B pula 36
Dan untuk lokasi C, dengan mengambil kira bilangan siput babi dalam tangkapan pertama darab jumlah bilangan tangkapan kedua dibahagi dengan bilangan siput babi tangkapan kedua yang bertanda, kita memperolehi nilai 30. Jadi, kita boleh menganggarkan saiz populasi untuk ketiga-tiga lokasi dengan menjumlahkannya dan mendapatkan purata iaitu 32. Jadi, itu sahaja berkaitan dengan unit 2.3 ekologi populasi bab 2 ekosistem dinamik. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.